rakyat di seluruh dunia, dia bagi tahu rakyat-rakyat ni adalah umpama anjing di mana anjing kelaparan, di mana mereka akan datang balik satu ketika nanti, di mana contohnya sekarang tengah boykot dan mereka akan patah balik nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, hos anda, Fatin Farhana. Selamat datang ke studio kita, itu Cuk Jangan Panas. Hari ini saya bersama seorang jejaka yang berketurunan Mat Kilau. Ya. Okay, saya tak nak bersilap hari ni. Okay, bersama kita adalah seorang yang berazam. Dia cakap kat situ, saya baca dekat TikTok dia cakap, semoga lisanku terus bernasyid. Bersama saya hari ini di studio, saudara J. Tirakuma. Selamat datang ke Cuk Jangan Panas. Hai, terima kasih. Okey, apa khabar J? Saya baik. Saya J. Boleh. Baik. Sebelum saya jumpa J ni, saya tengok dulu siapa orang dia ni kan. Saya tengok dulu, rupanya dia pandai menasyid, pandai menyanyi. Tapi mau kepada nasyid kan? Betul. Dan apa yang saya rasa seronok sangat, macam orang yang berbangsa India dan boleh bernasyid. Okey, sebelum kita, boleh tak kita cool down dulu sebelum kita start? Boleh nasyid tak? Boleh bagi teaser lah untuk saya dengar secara live di Cuk boleh. Jangan Panas. Boleh. So, saya bawa sikit Boleh. Okay. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Oh, seronok sangat dan merdu sangat-sangat. Okay. Dan beliau merupakan seorang aktivis yang memperjuangkan Save Gaza and Palestine. Ya, selamat datang sekali lagi, Terima J. kasih. KJ. Okay, sihat ke hari ni? Baik, sihat. Saya tengok you punya suit kan. Okay, atas, hijau dan semualah. Macam menepati lah kan kita punya topik hari ni. Okay. Betul. Seperti mana yang kita tahulah, dunia digemparkan dengan isu Palestin. Bermula pada 7 Oktober 2023, satu dunia dah gempar kan. Tak kira lah agama Islam ataupun pelbagai agama, kita satu suara menyuarakan isu Palestin ini. Dan semua orang benci lah, satu dunia benci kan. Bagaimana kita bawakan topik hari ini untuk mengatakan isu boykot. Okay, isu yang pertama kita start adalah boykot. Awak sendiri boykot ke? Boykot. Masih tengah boykot. Kita mesti boykot sampai sekarang. Betul. Bukan hanya hangat-hangat teh ayam, bukan hanya seketika. KKJ. Jadi di sini kan, sebagai rakyat Malaysia kan, isu ni memang panas juga. Ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju. Jadi sebenarnya kenapa kita perlu boykot? Tak boleh je ke? Okey je kita menikmati makanan ataupun produk-produk yang sedia ada macam biasa. Okey. Pada pendapat J, kenapa kita perlu boykot? Okay, pasal isu boykot ni, sebelum ni pernah ada juga. Sebelum ni cuma pendedahan daripada media sosial tak ada sangat kan yang didedahkan, sebab J pun baru tahu baru-baru ni pasal isu yang berkaitan dengan Palestin dengan kenapa benda tu berlaku. Sebelum ni ada tapi tak pernah, mungkin tak pernah ambil tahu dan tak pernah tahu sedar, pun. Tak sedar. Tahu tak kesan dekat hati. Betul. A few years ago memang dulu pun memang macam tu. Betul. Dan saya pun boykot juga. Memang saya boykot lah produk-produk. And then bila satu tahap, bila ramai dah back balik membeli produk yang itu tersebut, saya mungkin dah tak ada loyalty ke terhadap syarikat tersebut kan. Jadi sekarang Alhamdulillah lah masih bertahan. Okay. Jadi itulah di mana bila kita lihat apa yang tengah berlaku sekarang, dia memang adalah sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan. Tapi saya sebagai non-Muslim, saya ni sebab itu satu lagi di mana disebabkan kemanusiaan juga. Dengan kita lihat apa yang tengah berlaku, dan boykot ni adalah satu-satunya
adalah kita boleh kata sebagai jihad kecil yang boleh kita lakukan, di mana kita boleh menghalang pengeluaran wang yang kita boleh salurkan kepada luar negara, yang mana dia boleh gunakan benda tu untuk membeli senjata dan apa-apa kan, mereka tengah gunakan untuk peperangan semua tu. So untuk stop benda tu, jadi boykot ni perlu dilakukan lah. Dan sebab kita tak mampu pun nak pergi sana kan. Betul. Kita tak mampu nak angkat senjata Betul. nak pergi berperang dekat bumi Setuju. Gaza tu. Tapi apa yang kita boleh buat lah, usaha kecil kita, jihad Betul. kecil. Betul. Saya terkesan dengan ayat jihad tu. Betul. Jihad tu. Effort kita, semua Betul. effort bring a huge Betul. change to the world actually. Setuju. Kan, okay. Apa yang kita perlu boycott? Adakah makanan je? Kan, kadang-kadang saya pergi pasar, bukan pasar, saya pergi pasar raya nak beli makanan. Saya kena scroll dulu, nak beli cheese. Cheese apa yang tak produk apa yang bukan Israel kan. Jadi, boleh sharekan sikit, apakah yang perlu diboykot? Okay, yang perlu diboykot tu bukan setakat makanan je, dia ada je banyak benda lain. Contohnya macam ada brand macam semua pun ada juga. So yang memang dah miliki, contohnya macam dah ada kereta tu, tak payahlah pergi jual balik. Yang dah ada tu dah ada lah. Cuma yang kita bayar sekarang tu untuk yang kita nak ni je kan, untuk servis balik. Yang tu tak ada kena-mengena pun. Cuma daripada pembelian pada masa akan datang, macam semua benda tu, kita mungkin nampak macam benda yang kita beli tu dalam RM8, RM9. Tapi kita kena tahu ada berapa branch dekat seluruh Malaysia ni je kan. Dan baru-baru ni pun kalau kita perasan, ada juga beberapa ada beberapa pusat yang ditutup juga dekat Kelantan, Terengganu semua kan, Pantai Timur semua kan. So kita kena boykot ni, itu adalah satu benda kecil yang kita boleh buat sebenarnya. Yalah, yang kecil tu supaya akan memberikan impak yang besar pada masa akan datang. So teruskan dengan benda tu lah. Jadi, apakah kesan boykot ni sebenarnya? Kalau tengoklah, saya scroll cakap, masihkah anda bertahan dengan prinsip anda untuk boykot? Skema ya saya. So betul ke? Ataupun hanya hangat-hangat tai ayam je? Ataupun kita beli, tapi kita beli online, ataupun rider hantar ke rumah. Kita tak pergi ke outlet tu sebab tak nak dikecam kan, tak nak nama gambar kita dipapai dan sebagainya. So apa kesan boykot sebenarnya? Betul ke boleh bagi kesan? Betul, boleh. Memang kita nampak pun kesan tu. Macam di Morocco ada yang mereka tunjukkan telah ditutup, Starbucks ke apa-apa semua ni kan. Even di luar negara pun, macam UK, US pun ada yang tengah macam berkumpul dan memboikot barang-barang ni. Sedangkan di negara itu sokongan yang banyak padu diberi kepada Israel. Dan negara tu Betul. bukannya majority Islam, minority je Islam kan. Betul. Tapi dia punya semangat kemanusiaan. Sebab dia tahu tentang kejahatan yang dilakukan oleh pihak Israel itu sendiri. Okay. Pernah tak awak sendirilah dilema nak boykot ke tak boykot? Betul kita boykot, tapi ada tak rasa waktu tu macam dilema, barang ni saya dah pernah pakai for 5 years. Saya dah pernah pakai satu produk moisturizer lah. Kita kan senang nak sesuai dengan kulit kita. Betul. Tapi macam nak beli tu kan, saya macam scroll, nak beli yang mana ni? Kan nak belikan, tak mampu ni nak tengok, takkan aku nak sapu darah. Kita bayangkan kan darah rakyat Palestin, kanak-kanak tu ke muka kita. Macam fikir balik kan. So, dilema tak? Macam mana nak avoidkan dilema tu? Okay, macam ni. Kebanyakan lah, okay. Pada pendapat saya yang first, saya lupa nak beritahu benda tadi. Okay, part boykot ni, ada yang boykot, ada yang tak. Bagi yang tak boykot tu, tak apa, tak salah pun. Itu kalau awak pilih jalan tu, tak salah pun. Itu adalah pilihan masing-masing kan. Tapi, jangan macam influence orang lain yang tengah boykot ni. Kenapa awak buat ni? Dulu bukan awak makan ke? Ya, itu dulu kan satu. Dan saya pun ada je nampak macam sahabat-sahabat kita yang berbangsa Melayu semua dekat dan masih order saya tak salah anggap pun dekat mereka. Cuma saya akan, okay, bila saya yang non-Muslim ni pun boykot, so dia seeloknya kalau anda boykot, benda tu akan jadi macam lagi, baru dah nampak macam betul-betul sesuatu yang berkesan kat situ kan. Betul-betul kita bersama lah kan. Betul. Okay. Dan ada yang macam ni juga. Ada juga yang tak boykot tu dengan sebab di mana mereka bagi tahu dia adalah berkaitan dengan pendapatan pekerja di negara kita juga. Contohnya macam kita ambil, so ayam tu mungkin daripada ya, pembekal dekat negara kita, mungkin income dia ni. Tapi kalau pandangan J, kalau ayam tu tak pergi ke ayam tu boleh pergi ke tempat lain. Ya, banyak lagi Betul. peniaga-peniaga di luar sana betul. kan. Macam burger. Kalau tak ada burger, kita boleh je cari burger Ramli pun ada tepi jalan tu. Sama je sedap, sama harga ni je. Tapi kalau macam
ada lagi banyak lagi Dia yang tak kita ada boleh pun ganti. isu sebelum ni kan. Betul. Bila macam orang kita sendiri jual tak laku, Mm-mm. tak ada pula isu. Betul. Tak ada pula kedai tu tutup, tak ada orang pergi beli. Tak ada Betul. pun orang yang viralkan. Tapi bila ni tutup ni okey, seronok lah. Tak ada orang nak bagi makan kat keluarga dia. So sebenarnya tak menjadi isu bagi saya. Sebab kita tahu itu adalah suatu syarikat yang besar dan kita kena lumpuhkan dari segi ekonomi. Baru kita boleh lumpuhkan semangat mereka. Sebab dia tahu kalau kita terus membeli, menyokong, so seolah-olah okay, you give me the money, I can shoot. Alright kan? Sebab baru-baru ni pun je ada terbaca satu statement di mana mereka keluarkan statement macam ni. Rakyat-rakyat lah. Dia untuk semua rakyat di seluruh dunia dia bagi tahu rakyat-rakyat ni adalah umpama anjing di mana anjing kelaparan, di mana mereka akan datang balik satu ketika nanti. Di mana contohnya sekarang tengah boykot dan mereka akan patah balik nanti. So bila baca ayat tu macam terkesan jugalah. Oh okay, faham. So macam J tengah boykot sekarang, memang J tak makan pun. Bila Mac ke apa-apa pun, memang dah macam kita ada pilihan lain. Jadi kenapa kita perlu, so macam kita dah mindset okay, Mac sedap, okay, itu adalah ni. So ada je benda lain yang kita boleh ganti dengan benda yang sedia ada. Stigma sebab dia dah Betul. jadi brand tu dah ada dalam otak kita. Okay, KFC sedap. Sedangkan ada je lagi Ada je produk lagi. lain yang Produk sama lain sedap ada, sebenarnya. betul. Tapi sebab dia bukan international nama. Betul. Cuma ni dah macam jenama yang dah terkenal dan kita pun dah makan dalam untuk tempoh masa yang sangat ni. Kita dah okay, sedap. Okay je cari kan. Boleh So, tak ada je isu ubah pun. benda tu. Tak ada ni apa-apa ni pun. Okay, di sini apalah kesimpulan akhir lah untuk isu boykot ni. Kita ada banyak lagi, sekejap lagi nak kupas lagi. So untuk apa kesimpulan J tentang isu boykot ni? Okay. Daripada apa yang J baca, J ni pun macam contoh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri kan, timbalan dia bagi tahu mereka sendiri tak ada apa-apa isu dengan boykot yang tengah dilakukan oleh rakyat. So siapa yang nak boykot tu teruskan je. Macam mereka sendiri tak ada macam kenapa boykot, so kita tak boleh buat macam tu, ini berkaitan dengan pendapatan negara, tak ada. So samalah dengan kita pun. Macam contoh kita sekarang kita mungkin jalan dengan cara yang normal. So contoh kalau kita terlibat dalam kemalangan kan, kita kena pakai crutches tu kan, kita ni kan. So crutches tu sebelum ni sepanjang daripada kita lahir sampai sekarang kita tak pakai pun crutches tu, tapi kita boleh adapt kan, kita kena gunakan pada waktu tu. Samalah bila kita dah contohnya dah biasa dengan benda-benda macam ni, bila tiba-tiba dibawa isu boykot ni, ada yang boleh terima, ada yang tak. Tapi yang boleh terima tu, kalau di dalam dilema, benda tu macam tak ada apa-apa isu pun. Macam di mana ramai je lagi yang tengah boykot dan mereka okey je. Tak ada apa-apa pun, tak makan 4 bulan macam ni pun okey je, tak ada pun macam nak sangat makan ke apa-apa, tak ada pun. So just kalau rasa benda yang kita buat tu betul, kita rasa happy dengan benda tu, just teruskan je. Bila orang-orang kat luar negara semua pun boleh buat benda yang sama, kita pun boleh je. So sebenarnya kita kena bersatu hati Betul. untuk boykot benda ni. Sebab kalau jangan kita rasa tak apalah kalau saya tak boykot, banyak lagi orang. No, kita kena start, it's our small effort. Sebab itulah cara untuk kita menyokong Palestin dan tidak menyokong Israel. Betul. Okay. Dan terima kasih J di atas kesudian anda ke studio, iaitu jangan panas. Panas juga isu tadi kan. Okay, kepada anda semua, jangan lupa like, follow dan share kita di Chop TV dan saksikan video-video menarik bersama kami. Bye-bye.